Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama kita berhimpun dalam kuliah secara atas talian ini untuk kita sambung balik kuliah membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang bertajuk Al-Adabul Al-Mufrad. Kita berhenti pada kuliah yang lepas pada bab yang ke-99, iaitu bab nafaqatul rajul ala abdihi wa khadimihi sadaqah. Bab nafkah seorang lelaki kepada hambanya dan kepada khadamnya dianggap sebagai sedekah, dan kita telah pun selesai membaca hadis yang ke-196. 196. Cuma saya terlupa. Di sana ada hadis yang tertinggal dalam bab ni. Ada satu hadis lagi tertinggal, iaitu hadis nombor 197. Jadi kita baca dulu hadis ni, kemudian kita akan masuk pada bab yang baru insya-Allah. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Muhammad ibn Ajlan an Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sadaqah faqala rajul indi dinar qala anfiqhu ala nafsik qala indi dinar indi akhar qala anfiqhu ala zawjatik qala indi akhar qala anfiqhu ala khadimik thumma anta absar. Hadis ni nombor 197. Siapa ada buku boleh tengoklah. Hadis ni sanad dia hasan kerana Muhammad bin Ajlan ni merupakan perawi hadis hasan, ya. Baik. Maksudnya kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Katsir telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Sufyan telah mengkhabarkan kepada kami daripada Muhammad ibni Ajlan, daripada Al-Maqburi, Sa'id Al-Maqburi, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana kata Abu Hurairah, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat ataupun para mukmin untuk melaksanakan sedekah. Jadi kalau kita tengok kat sini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawasanya Nabi SAW menggalakkan para mukminin untuk melaksanakan sedekah. Kemudian arahan ni jelaslah. Tapi dari sudut pelaksanaan, dari sudut praktikal, ada seorang sahabat bertanya. Dia kata, Ya Rasulullah. Indi dinar. Di sisi aku ni adalah satu dinar. Dinar ni duit emas yang digunakan pada zaman itulah. Dia kata di sisi saya ada satu dinar. Maka Nabi SAW menyebutkan kepada dia, anfiqhu ala nafsik.
belanjakan 1 dinar itu ke atas diri kamu. Qala indi akhar. Kemudian dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada aku ada lagi harta 1 dinar yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, anfiqhu ala zawjatik. Anfiqhu ala zawjatik. Belanjakan 1 dinar yang lebih itu kepada isterimu dulu. Dirimu dulu, kemudian isterimu. Qala indi akhar. Maka Nabi SAW menyebutkan, di sisi aku ni ada lagi 1 dinar yang lain. Ada lagi 1 dinar yang lain. Maka dia pun mengatakan, Nabi SAW mengatakan kepada dia, anfiqhu ala khadimik. Belanjakannya kepada khadam kau. Khadam yang berada di bawah jagaan kau. Khadam yang kau beli. Khadam yang kau patut jaga kebajikannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, summa anta absar. Kemudian kamu lebih mempunyai pandangan yang tepat dalam masalah ni, nak bagi kat siapa. So kalau kita tengok dalam riwayat ni, ya, Nabi SAW ni apabila memberikan nasihat, Nabi seimbang. Mengutamakan prioriti. Dahulukan prioriti. Bukan bermakna sedekah pada orang ramai itu tak penting. Tapi sedekah pada orang ramai, prioriti dia itu datang selepas daripada seseorang itu membelanjakan hartanya pada perkara yang wajib untuk dia tanggung dulu. Ini kadang-kadang datang talbisu iblis. Yang mana seseorang ada kalanya memandang sesuatu yang diberi kepada orang luar. Sesuatu yang diberi pada orang luar yang tidak wajib ditanggung nafkahnya itu lebih banyak pahala daripada memberi nafkah kepada ahli keluarga yang wajib ditanggung yang wajib ditanggung nafkahnya. Sebab itu kita jangan tertipu lah masalah ni. Kadang-kadang syaitan menipu kita. Ini yang dipanggil sebagai talbisu iblis. Belitan iblis. Yang mana iblis, dia bukan semata-mata menggoda manusia untuk melakukan maksiat saja, tak. Kadang-kadang dia menggoda manusia untuk melakukan ketaatan, tetapi ketaatan yang berlaku itu tidak mengikut prioriti. Seorang yang ada tanggungan di bawahnya, yang wajib ditanggung nafkahnya, maka hukum memberi nafkah kepada mereka adalah wajib. Tetapi syaitan mungkin akan menggoda orang yang mempunyai tanggungan di bawah dia supaya memberi sedekah yang sunat ni, sehinggakan sedekah ini menghabisi harta tersebut dan akhirnya tak mampu untuk ditanggung hanya semata-mata kerana duit itu dah habis untuk digunakan untuk belanja benda-benda yang tak sepatutnya dibelanjakan sebelum daripada melakukan perkara yang wajib dulu. Jadi sebab itu dalam agama ni dia ada prioritinya. Betul, memberikan memberikan sedekah pada orang lain adalah sesuatu yang dituntut oleh agama. Kita tak nafi memberikan sedekah kepada orang yang susah, memberi sedekah kepada orang yang miskin, ini benda yang dituntut oleh agama. Tetapi ada prioritinya. Dahulukan nafkah yang wajib ke atas kita dulu. Ada lebihan, barulah diberi kepada orang lain. Kalau tak ada lebihan, maka kita tak berupayalah nak memberi nafkah-nafkah yang sunat ataupun infak-infak yang sunat ni. Jangan kita dahulukan yang sunat dulu sehinggakan yang wajib itu terlepas. Ya, sehingga yang wajib itu terlepas. Okey. Kita pergi kepada bab yang berikutnya. Bab idza karaha ayyakula ma'a 'abdih. Bab apabila seseorang itu tak suka untuk makan bersama hamba sahayanya. Okey, kita tengok apa Imam Bukhari nak tunjuk dalam bab ni. Hadis nombor 198. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Makhlad ibnu Yazid qala akhbarana ibnu Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a rajulan yas'alu Jabiran an khadimir rajul idza kafahu al-mashaqqata wal har
amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yad'uhu? Qala na'am. Fa in kariha ahadukum ay yat'ama ma'ahu falyut'imhu uklatan fi yadihi. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban juga di dalam sahihnya, dan ia merupakan hadis yang sahih. Sanad dia sahih. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam hadis ini, haddatsana Muhammad ibnu Salam. Muhammad ibnu Salam telah menyampaikan kepada kami. Dia mengatakan akhbarana Makhlad ibnu Yazid. Makhlad ibnu Yazid telah mengkhabarkan kepada kami. Dia mengatakan akhbarana Ibnu Juraij. Dia mengatakan Ibnu Juraij telah mengkhabarkan kepada kami. Dia mengatakan akhbarani Abu Zubair. Dia mengatakan Abu Zubair telah mengkhabarkan kepada saya annahu sami'a rajulan, yang mana dia mendengar seorang lelaki yas'alu Jabiran an khadimir rajul. Yang mana Abu Zubair mengatakan, Abu Zubair ni anak murid kepada Jabir. Abu Zubair anak di antara anak murid yang masyhur jugalah. Imam Muslim banyak meriwayatkan daripada Abu Zubair ni, yang mana Abu Zubair meriwayatkan daripada daripada Jabir radhiyallahu anhuma, yang mana Jabir meriwayatkan daripada Nabi SAW. Jadi Ibnu Juraij ni anak murid kepada Abu Zubair. Dia kata Abu Zubair ni, dia cerita pada saya satu ketika dia pernah dengar seorang lelaki. Siapa lelaki itu taklah diberitahu dalam sanad ni. Dia kata pada anak murid dia, dulu masa aku duduk dekat Jabir dulu ni, adalah seorang lelaki datang kepada Jabir bertanya tentang khadam seorang lelaki. Idza kafahul masyaqqata wal har, yang mana khadam ini telah melakukan ataupun telah mengalami kesusahan, telah merasai panasnya masak makanan untuk tuan dia. Kan hamba zaman dulu ni, dia bantu tuan dia. Kalau tuan dia nak makan, hamba ni lah pergi masak. Jadi bila masak, susahlah masak kan. Letihlah, penat. Jadi panas pun ia juga. Dah negara tu pun panas. Kemudian api tu pun panas kan. Jadi dia dah sediakan makanan. Ya? Maka ketika mana dia dah masak makanan tu, dengan kesusahan, dengan kepanasan yang ada, jadi adalah orang datang, dia kata, macam mana keadaan hamba ni? Adakah Nabi SAW pernah mengarahkan supaya tuan yang memiliki hamba ni untuk memanggil hamba ni makan sekali dengan dia? Ada tak macam tu? Laki ni tanya Jabir. Sebab Jabir ni sahabat Nabi SAW. Jabir mestilah tahu kan, kalau Nabi pernah sebut hadis ni depan Jabir, pastilah Jabir ingat hadis ni. Dia kata, wahai Jabir, aku nak tanya engkau satu soalan. Aku nak tanya engkau satu soalan, yang mana soalan ni nak tanya kalau seorang hamba sahaya menyediakan keperluan tuan dia dari sudut masakan. Dia dah melalui dah kepanasan, dia dah lalu dah semua benda ni, kesusahan nak masak makanan tu. Ya. Maka pernah tak Nabi SAW mengarahkan tuan ni, ataupun menganjurkan dalam mana-mana hadis, menganjurkan tuan ni untuk panggil hamba ni makan sekali kan dia? Maka Jabir kata na'am. Jabir kata ya, Nabi pernah suruh. Nabi memang mengarahkan tuan yang mempunyai hamba sahaya ni untuk ajak hamba sahaya ni makan sekali. Ya. Fa in kariya ahadukum ay yat'ama ma'ahu. Kalau tengok hadis ni disebut, kalaulah salah seorang daripada kamu keberatan untuk makan bersama dengan hamba sahayanya, falyut'imhu uklatan fi yadi, maka berikanlah dia makan dengan satu suapan pada tangannya. Pada tangannya ni boleh difahami dengan dua lah. Tangannya ni, nya tu boleh balik kepada tuan dia, boleh balik kepada hamba. Maksud kalau tuan dia makan, tak nak makan sekali dengan hamba tu, sedangkan hamba tu dah masak, Nabi SAW arahkan, galakkan supaya ambil makanan tu dengan tangan tuan dia tu, suapkan hamba tu. Ataupun boleh juga difahami,
Tuan dia ambil makanan tu pergi letak sesuap makanan, sedikit makanan yang dia sediakan tu pada tangan hamba sahaya tu. Pada tangan hamba sahaya tu. Jadi kalau tengok kat sini, ini merupakan salah satu daripada adab yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buat benda ni? Di antara hikmahnya adalah supaya dia ni tak rasalah hilanglah rasa teringin dia tu, sebab dia dah masak makanan tu. Dia dah tengok makanan tu, dia dah mengalami bau makanan tu. Tiba-tiba tuan dia tak panggil dia makan sekali. Takut-takut dia teringin. Jadi Islam menjaga bab ni. Sebab itu kita tengok dalam bab ni pun Islam suruh jaga. Maka sebab itu kata Syekh pengarang kitab Rasyul Barak ni, dia kata di antara fiqh ataupun manfaat yang boleh diambil daripada hadis ni ialah al-hathu ala takrimil mamluk wa tashji'ihi. Hadis ni nak tunjuk pada kita satu galakan untuk kita memuliakan hamba yang dimiliki dan memberi galakan pada dia. Wa zalika bi ijlazihi ma'ahu 'ala ta'am. Sama ada dengan kita arahkan dia untuk duduk bersama dengan kita, makan sekali dengan kita. Ini bukan hanya untuk hamba sahaya sajalah. Termasuk juga hari ini kalau orang dia ada, kalau seseorang tu dia mempunyai rezeki yang lebih, dia ada orang gaji kat rumah dia. Yang mana orang gaji tu dah sediakan makanan untuk dia. Kalau hamba pun Nabi SAW suruh duduk sekali makan. Orang gaji yang bukan hamba ni, begitu jugalah. Kalau boleh kita ajak dia makan sekali, makan sekali. Kan? Tapi kalau keberatan, contohlah kan, orang gaji tu bukan mahram dia, dia pun tak ada siapa-siapa yang boleh makan dengan dia sekali, boleh menimbulkan fitnah dan sebagainya, maka Nabi berikan option yang kedua, au i'ta'ihi minat ta'ami 'alal aqal. Berikan sedikit makanan kat dia. Ambil sedikit makanan, cedokkan untuk dia, bagi kat dia. Nah, makan. Hamba pun sama. Berikan sedikit supaya dapat memberikan dia hilang rasa penat tu, satu, kerana dia rasa dihargai. Yang kedua, hilang rasa teringin dia tu. Sebab manusia ni kadang-kadang kita tak tahu teringin dia ni berbeza-beza. Kan? Ada manusia teringin yang kadang-kadang bila disebut dia teringin tu, kita pun terfikir, takkanlah benda ni pun nak teringin. Ada manusia teringin. Kan? Sebab dia tak pernah makan, ataupun dia mungkin makan kali yang terakhir pun 15 tahun yang sudah. Kan? Dia teringin. Jadi kalau dia teringin, nak buat macam mana? Bagilah. Supaya hilang rasa teringin dia tu. Bahkan hadis ni mungkin menjadi penyebab hamba tu boleh pula berdoa untuk tuan dia dengan doa yang baik-baik supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi tuan dia, menyayangi tuan dia. Doa-doa yang diberikan ni penting untuk kita menjalani kehidupan kita. Terutama kalau doa yang diberikan ni doa yang ikhlas, bukan kerana mengharapkan apa-apa pangkat ataupun kata apa sahaja habuan-habuan dunia yang lain. Wa hadha min makarimil akhlaq wa min mizati hadzal dinil hanif. Ini termasuk dalam akhlak-akhlak yang mulia, dia kata. Hadis ni menunjukkan kepada kita akhlak yang mulia, dan inilah di antara keistimewaan agama yang hanif ini. Kalau tanya pada saya, ada lagi manfaat yang lain yang kita boleh ambil, iaitu nak menunjukkan bahawasanya Islam ini menjaga perasaan manusia, menjaga sifat keinsanan. Kan? Kalau kita tengok di dalam ajaran Islam ini yang luas ini, Islam sekali-kali tidak membuang perasaan sifat manusiawi itu. Sifat manusiawi itu kekal ada. Sebab itu kalau kita tengok di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat meraihkan sifat manusiawi itu. Antaranya ketika mana Allah Taala mengarahkan Nabi Musa dan Harun untuk bertemu dengan Firaun dan berdakwah kepada Firaun. Kita semua tahu Firaun ni manusia yang sombong, yang takabur, yang jahat. Kita semua tahu. Perkara ini memang diceritakan di dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala sendiri. Firaun ni sombong, Firaun ni berkuasa sampai dia rasa dia besar sangat.
Tapi bila mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk bertemu dengan Fir'aun, Allah Ta'ala sebut apa macam mana? Allah Ta'ala kata, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kamu berjumpa dengan Fir'aun. Pergi berdakwah dengan Fir'aun. Kerana Fir'aun, Allah Ta'ala sebut, Fir'aun tagha. Fir'aun melampaui batas. Tapi Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa dan Nabi Harun yang nak pergi berdakwah ni, faqula lahu qawlan layyina. Berkata-katalah dengan Fir'aun itu. Sampaikan ucapan kepada Fir'aun itu akan ucapan yang lunak. Kenapa disebut ucapan yang lunak di sini? Kerana itulah sifat manusia yang apabila dia normal, dia akan mendengar kata-kata yang lunak. Kalau pergi-pergi terus Kalau pergi-pergi tu terus maki hamun, kalau pergi-pergi tu terus kutuk, terus hina, tambah pula dengan fitnah pula, pastinya Firaun tidak menerimanya. Kerana itu ciri insan. Maka Allah Azza wa Jalla yang merupakan Tuhan yang mencipta manusia, pastinya Tuhan lebih tahu daripada kita sendiri. Maka Allah Azza wa Jalla mengarahkan Nabi Musa dan Harun untuk bertemu dengan Firaun dan bercakap dengan Firaun dengan percakapan yang lunak. Kerana sifat manusiawi itu sekali-kali tidak hilang. Cuma Firaun ni dia tak terima jugalah. Walaupun telah digunakan dengan sifat keinsanan yang ada, tapi dia tak mau terima. Tapi tidak bermakna ia tidak memberi manfaat. Ia tetap memberi manfaat kepada kita. Walaupun Firaun tidak mengambil manfaat daripada nasihat Nabi Musa, Firaun tidak mengambil manfaat daripada nasihat Nabi Harun, tetapi kita yang membaca kisah ni, apabila kita nak berdakwah kepada mana-mana manusia, kita menggunakan kaedah yang sama, iaitu kaedah bercakap dengan lunak. Kalau kita yakin dan percaya, kalau kita mempunyai harapan, bercakap dengan lunak itu mampu untuk memberikan kesan kepada orang yang kita ingin dakwahkan. Oleh kerana itulah kita melihat surat Nabi SAW. Ni saya sebut semalam. Kemarin ketika mana saya berada di Riau, saya sebut benda yang sama. Iaitu Nabi Muhammad SAW apabila berdakwah kepada kerajaan-kerajaan besar, kepada maharaja-maharaja kerajaan yang besar, antaranya seperti mana yang dirakamkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda. Assalamu ala man ittaba'al huda. Min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila hirqal azimir rum. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Ila akhiril hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Ar-Rahman, dengan nama Allah yang Ar-Rahim. Surat ni Nabi beri salam kepada orang yang mengikuti petunjuk. Assalamu ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera kepada orang yang mengikuti petunjuk. Min Muhammadin abdillahi wa rasulih. Surat ni daripada Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Ila hirqal azimir Rum. Kepada Heraklius, orang besar Rom. Nabi tak panggil kepada Heraklius yang sombong, kepada Heraklius yang bongkak, kepada Heraklius yang mangkuk ayun. Nabi tak sebut begitu. Nabi tak tulis begitu. Nabi kata orang besar Rom. Orang yang diagungkan di dalam kerajaan Rom. Supaya dia bacalah surat Nabi itu, baru Nabi kata, Aslim taslam. Masuk Islamlah kamu, nescaya kamu akan selamat. Jadi, kalau kita tengok kat sini, Nabi SAW juga menggunakan kaedah yang sama. Jadi selagi mana kita mempunyai kepercayaan, mempunyai harapan, perkataan yang lunak, perkataan yang lembut, memberikan manfaat, kita ucapkan dulu perkataan yang lunak, yang lembut. Gunakan dulu bahasa yang lunak dan lembut dalam percakapan kita, dalam penulisan kita. Tetapi kalau berkali-kali dan tidak mahu mereka mengambil manfaat, maka di situlah kita boleh menggunakan perkataan yang sedikit tegas, sedikit tegas. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini di antara
faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni iaitu meraihkan nilai manusiawi. Yang ketiga juga, Nabi SAW dalam hadis ini memberikan satu faedah yang lain, iaitu manusia ni di sisi agama Islam ini perlu dimuliakan. Tadi dah sebut dah, memuliakan sesiapa sahaja termasuklah hamba. Jadi kita pun siapa saja kalau namanya manusia, maka kita muliakan. Kerana dia mempunyai maruah yang perlu dijaga. Sifat manusiawinya tu jangan diabaikan. Sifat manusiawi itu jangan diabaikan. Okey. Kita pergi kepada bab yang berikutnya. Bab 101. Bab yut'imul 'abda mimma ya'kul. Bab seseorang yang mempunyai hamba perlu memberi makan kepada hambanya daripada apa yang dia makan. Hadis nombor 199. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Maslamah qala haddatsana Marwan ibnu Muawiyah 'anil Fadl ibnu Mubashshir qala sami'tu Jabir ibnu Abdullah yaqul كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموا مما تأكلون أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله. Hadis ini merupakan hadis yang sahih. Banyak syawahid ataupun jalur-jalur lain yang menyokong riwayat ini. Okey, tengok. Hadis ini kita dah baca dah pada kuliah minggu lepas. Tapi tak apa, sebagai ulang kaji dan mengambil faedah daripadanya. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Abdullah bin Maslamah telah menyampaikan kepada kami, dia mengatakan Marwan bin Muawiyah telah menyampaikan kepada kami daripada Fadl bin Mubashshir. Dia mengatakan saya mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memesan, Nabi pernah berpesan supaya melakukan kebaikan kepada hamba-hamba yang dimiliki. Itu yang saya sebut dulu ni. Hamba yang berada di Madinah pada waktu itu ialah tawanan-tawanan perang yang pernah berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka tewas, mereka menjadi hamba. Yang mana yang gugur di medan perang tu gugurlah. Yang mana yang ditawan ni akan jadi hamba. Jadi bila ditawan jadi hamba, mereka ni pernah menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang mereka tak berdaya lah sebab mereka telah ditawan. Tentera yang mereka bawa telah tewas. Jadi mereka bila jadi hamba pernah menjadi musuh. Mungkin ada di kalangan mereka yang pernah membunuh pun tentera Islam. Tapi apabila mereka telah ditawan, mereka telah menjadi hamba, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buat baik pada mereka. Suruh orang-orang Islam yang memiliki hamba ni buat baik pada mereka. Kan? Terutama hamba-hamba yang lelaki yang menjadi tentera ni lah. Buat baik kepada mereka. Bagi makan pada mereka. Beri pakai kepada mereka. Jaga kebajikan mereka. Jangan sekali-kali melakukan kezaliman pada mereka. Jangan sekali-kali menafikan hak mereka. Bagi. Dan itu dianggap sebagai amal saleh. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada pesanan yang umum buat baik pada mereka? Nabi kata, at'imuhum mimma ta'kulun. Berikan mereka makan daripada apa yang kamu makan. Kamu makan apa? Berikan mereka makan makanan yang sama. Itu yang terbaik. Kalau boleh beri makanan yang sama, apa yang kamu makan mereka makan, itu yang terbaik. Wa albisuhum min labusikum. Berikan mereka pakai daripada pakaian yang kamu pakai. Wala tu'azzibu khalqallah. Jangan sekali-kali kamu mengazab makhluk Allah. Ini hadis ni sebenarnya kita dah baca dah sebelum ni, yang saya tak maulah hurai panjang-panjang. Kita masuk kepada bab yang berikutnya, iaitu bab 102. Siapa ada buku boleh tengok. Bab hal yujlisu khadimahu ma'ahu idza akal. Bab adakah seorang yang memiliki hamba, yang memiliki khadam, perlu untuk menjadikan khadam dia atau menyediakan tempat duduk untuk khadam dia bersama dengan dia apabila dia makan. Imam Bukhari membawakan riwayat. Hadis nombor 200. Ya. Qala al-Imam al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan,
Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Ismail bin Abi Khalid an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum khadimuhu idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'amihi falyujlishu fa in lam yaqbal falyunawilhu minhu. Hadis ni riwayat Bukhari dalam sahihnya juga, yang dalam Kitabul Itiq. Sanad dia sahih lah. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang hampir sama dengan lafaz ini. Jadi hadis ni riwayatnya ataupun sanad dia sahih lah. Okey. Maksudnya, kata Imam Al-Bukhari, Musaddad telah menyampaikan kepada kami. Dia mengatakan, Yahya bin Sa'id telah menyampaikan kepada kami daripada Ismail bin Abi Khalid, daripada ayahnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang khadam telah datang kepada salah seorang pada kamu. Maksudnya, bila seorang khadam datang kepada tuan dia, bi ta'amihi, dengan membawa makanannya, falyujlishu, hendaklah tuan dia tu ajak dia duduk sekali. Ajak duduk makan sekali. Tadi riwayat tadi yang kita baca bab tadi tu, bab ni yang Imam Bukhari letak bab 100 tadi sebagai jalan keluar. Kalau dia tak nak makan bersama dengan khadam dia, bagi sikit. Sama ada bagi di tangan, kalau boleh suap-suapkan, supaya hilang rasa teringin dia tu, sebab dia dah masakkan untuk kita, mungkin dia teringin. Yang ni pula Imam Bukhari letakkan bab 102 ni, ya, duduk sekali. Imam Bukhari dia bila letak bab ni, dia cantik. Pertama, kalau kita tak mau, ada keberatan sikit, mungkin ada halangan dan sebagainya untuk makan sekali, bagi dia rasa sikit, kan, rasa sikit apa yang kita makan. Kemudian dia bawa bab yang berikutnya, beri makan kepada hamba tu apa yang kita makan. Jadi kalau kita nak bagi tu, bagi apa yang kita nak makan lah, takut dia teringin yang tu. Saya ada orang literal pula, dia kata, kalau macam tu saya bagi makanan yang lain. Dia bagi makanan yang bukan orang khadam dia sediakan. Tak menepati hadis ni. Hadis ni nak melayan sifat manusiawi yang ada pada hamba tu. Dia mungkin teringin makanan yang dia tengok, yang dia sediakan tu, tapi dia tak boleh makan sebab tu tuan dia punya. Jadi bagi sikit. Dan bagi tu pula, bab yang kita tengok ni, bab yang kita baca sebelum ni, kena bagi apa yang dia makan lah. Tuan makan apa, bagi yang tu. Tuan dia makan apa, bagi yang tu. Dan nak lagi bagus, kata Nabi SAW, bab yang berikutnya, dudukkan dia sekali. Duduk sekali, makan sekali, jangan diasingkan. Itu kalau boleh lah. Itu yang terbaik lah. Maka sebab itu, Imam Bukhari bawakan bab ni daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW. Nabi kata, apabila seorang khadam mendatangi salah seorang daripada kamu dengan makanannya, maka dudukkan dia sekali. Kalau dia tak mau, kalau hamba tu segan, kalau hamba tu malu, kalau hamba tu ada keperluan lain, dia terpaksa nak pergi tempat lain dengan bagaimana tak boleh makan sekali, falyunawilhu minhu, bagi dia sikit makanan tu. Maksudnya apa? Pilihan yang terbaik adalah dudukkan dia sekali makan. Apa yang kita makan, dia makan. Nak mewujudkan satu suasana Islam tidak membezakan keadaan manusia dari sudut nak melakukan perkara baik. Selagi mana perkara itu perkara baik, kita buat baik pada orang yang namanya hamba pun dianggap sebagai baik. Kita buat kebaikan kepada orang yang bukan Muslim juga dianggap kebaikan. Kita buat baik kepada haiwan pun dianggap sebagai satu kebaikan. Begitulah Islam meraihkan perkara baik yang dilakukan oleh insan. Nak tunjuk, aku buat baik pada engkau ni, agama suruh. Inilah agama Islam yang kau lawan dulu. Inilah agama Islam yang kau tentang dulu, yang kau tak terima dulu, yang kau perang dengan aku dulu ni. Inilah agamanya. Ajak kau makan sekali kerana kau telah ditawan oleh aku. Duduk sekali kat sini. Nak menunjukkan Islam adalah agama yang betul-betul meraihkan sifat keinsanan, memuliakan manusia.
Ini yang disebut dalam Quran, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Ya? Baik. Kita tengok hadis, kita tengok fiqh ataupun fiqh, faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Kata pengarang kitab Rasyul Barat, dia kata fihil hath ala makarimil akhlaq wal muwasati fi ta'am la siyama fi haqqi man sana'ahu aw hamalahu. Hadis ni mengandungi faedah galakkan untuk melazimi akhlak yang mulia dan membantu dalam bab memberi makan, terutamanya kepada orang yang melakukannya ataupun yang membawanya. Yang bawa pun disuruh untuk kita muliakan dia. Sebab lafaz hadis yang ketiga ni, dia bawa. Boleh jadi yang bawa tu yang masak, boleh jadi orang lain masak, dia bawa. Nak bagi tahu, riwayat ni ada banyak. Ada yang menyebutkan bagi makan, bagi rasa pada orang yang masak. Ada yang sebut bagi juga rasa pada orang yang tolong bawa. Li'anna bidzalika taskunu nafsul khadim wa hadha kulluhu mahmulun 'ala al-istihbab. Dia kata kerana dengan perkara itu, dengan kita bagi dia peluang untuk makan sama dengan kita, ataupun kalau dia tak nak, kita bagi dia sikit makanan, bekalkan dia sikit untuk dia makan di belakang, tak mahu juga letak kat tangan dia, bagi sikit pun tak apa. Dengan perkara ini taskunu nafsul khadim, maka akan tenanglah diri orang yang menyediakan makanan tu, khadam tu, tenanglah, seronoklah dia. Wa hadha kulluhu, mungkin ada orang tanya, habis tu kena ajak makan ni wajib ke? Kalau tak buat berdosa ke? Kata Syekh Luqman As-Salafi ni, dia kata kesemua ini menunjukkan adab sahaja, yang hukumnya adalah sunnah. Yang hukumnya adalah sunnah, bukanlah satu kewajipan. Tak buat taklah berdosa, tapi kalau buat insya-Allah berpahala, bahkan mungkin dianggap sebagai salah satu daripada penyebab untuk hamba tersebut mungkin menerima Islam, dan kita akan mendapat pahala yang banyaklah selagi mana dia kekal dalam Islam. Okey. Kita pergi kepada riwayat yang berikutnya. 201. Qala al-Imam al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan ataupun Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Bishr ibnu Muhammad. Qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Abu Yunus al-Basri an ibni Abi Mulaikah qala Abu Mahdhurah kuntu jalisan 'inda Umar radhiyallahu anhu idh jaa Safwan ibnu Umayyah bijafnah yahmiluha nafarun fi 'aba'ah fawada'uha baina yaday Umar fada'a Umar nasan masakin wa ariqa min ariqa'in nas hawlahu faakalu ma'ahu thumma qala 'inda dhalika فعل الله بقوم أو قال لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم فقال صفوان أما والله ما نرغب عنهم ولكننا نستأثر عليهم لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. Sanad dia sanad yang sahih lah. Hadis nombor 201. Okey, apa maksud hadis ni? Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Bishr bin Muhammad telah menyampaikan kepada kami. Dia mengatakan, Abdullah telah mengkhabarkan kepada kami. Dia berkata, Abu Yunus al-Basri telah menyampaikan kepada kami daripada ibni Abi Mulaikah. Dia mengatakan, Abu Mahdhurah berkata, saya duduk di sisi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini cerita pengalaman dia lah. Dia kata, saya ni, Abu Mahdhurah kata, saya duduk di sisi Umar. Umar ni, Umar mana?
Kebiasaannya kalau disebut dalam hadis Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu kebiasaannya lah. Jadi disebut Umar radhiyallahu anhu, maka Umar bin Khattab. Dia kata, saya duduk di sisi Umar bin Khattab, idh ja'a Safwan ibnu Umayyah bi Jafna. Tiba-tiba datang Safwan bin Umayyah dengan satu bekas makanan. Yang mana bekas makanan ni diletakkan makanan lah dalam tu. Dan bekas tu bekas besar lah. Yahmiluha nafarun fi aba'ah. Yang mana ya, bekas makanan tu dia besar. Jadi nak angkat dia tu, berapa orang angkat lah. Yahmiluha nafarun. Berapa orang angkat? Fi aba'ah. Dia angkat bekas tu dengan kain. Maksudnya setiap orang pegang di hujung kain dia. Besar lah bekas tu. Makanan dia agak banyak. Berapa orang nak bawa. Fawada'uha baina yaday Umar. Maka mereka pun bila angkat bekas makanan tu, mereka letakkan di hadapan Umar. Nah, mereka letakkan betul-betul di hadapan Umar. Fada Umar nasan masyakin. Lalu Umar pun bila tengok ada bekas makanan tu dan bekas makanan tu besar. Jadi Umar pun panggil manusia. Nasan masyakin. Manusia macam mana? Manusia yang miskin. Wa ariqa. Dan juga hamba-hamba tawanan. Wa min ariqa'in nas haulahu. Daripada tawanan-tawanan manusia yang ada di sekeliling dia. Dia pun panggil, dia kata, mana hamba, mana miskin, mari. Hamba mana, miskin mana. Hamba dan orang miskin, mari. Fa'akalu ma'ahu. Lalu mereka yang ramai-ramai ni, yang dipanggil oleh Umar ni, makan bersama dia. Makan bersama Umar. Summa qala inda dhalik. Lalu Umar pun sebut di sisi itu. Masa tengah makan tu Umar kata, fa'alallahu biqaumin aw qala lahallahu qauman. Moga Allah memburukkan. Dia kata, moga Allah memburukkan ataupun moga Allah melaknat. Bukan melaknat lah, kira macam memurkai. Satu kaum yang tak suka untuk hamba-hamba mereka makan bersama mereka. Umar serius lah masalah ni. Umar kata, moga Allah memburukkan orang yang tak mau makan dengan hamba. Kenapa Umar doa macam ni? Tak mau ni maksudnya tak suka. Kerana ada waktu kita tak mau bukan kerana kita tak suka. Kerana mungkin keadaan tak sesuai. Kan? Ya. Tapi dia suka. Mungkin pada waktu lain dia panggil. Yang ni memang tak suka, benci-benci. Rasa hina sangat orang. Rasa hina sangat hamba tu, tak boleh. Umar tak nak. Umar kata, moga Allah memburukkan mereka. Faqala Safwan. Safwan bin Umayyah ni pun disebut. Dia kata, ama wallahi, adapun demi Allah, ma narghabu anhum. Kami bukan bencikan mereka. Walakinna nasta'siru alaihim. Tetapi kami ni, orang kata apa? Kami bukan benci pada mereka lah. Tetapi kami tak dapati daripada makanan-makanan yang baik apa yang kami boleh makan dan kami nak beri makan pada mereka. Maksudnya, Safwan nak bagi tahu kat sini. Kami bukannya benci kepada mereka, wahai Umar. Tapi kami tak ada makanan yang baik. Kami nak bagi makan kat mereka. Kami pun tak ada makanan ni. Itu dia sebut. Nak bagi tahu kepada zaman dulu ni, nak bagi tahu pada kita zaman dulu ni, makanan tu bukanlah sesuatu benda yang mudah untuk dicapai lah. Dan makanan tu bukan senang nak capai. Makanan tu bukan senang nak dapat. Itu maksud dia. Kalau ada makanan dan makanan tu elok, boleh dimakan, baik untuk dimakan, kami bagi dah. Kami bagi dah mereka makan. Seperti mana kami tak bantah engkau untuk panggil hamba-hamba ni makan untuk bersama kita kali ni. Tapi kami tak panggil sebab apa? Sebab sebelum ni tak ada makanan baik yang kami boleh untuk berikan mereka makan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ni bukan sahabat biasa-biasa, tuan-tuan. Umar ni kalau dalam senarai sahabat dia nombor 2 lah. Tapi tetap tidak menjadikan dia sombong, tidak menjadikan dia takabur. Dia tetap panggil hamba, dia tetap panggil orang miskin. Nak bagi tahu kita tentang apa? Dulu saya pernah sebut.
Nak bagi tahu kita bahawasanya manusia ni di sisi Allah ni sama saja. Ha. Manusia ni di sisi Allah ni sama saja. Jadi kalau ada rezeki boleh dikongsi, kita kongsi. Omar orang nombor 2, dah dijamin syurga dah, tapi dia tetap berusaha untuk beramal saleh. Dia tak pernah kata, korang jauh sikit, biar aku makan dulu. Sebab aku ahli syurga nombor 2. Dalam umat ni, aku belakang Abu Bakar. Kamu duduk jauh-jauh sikit. Tak ada. Ya, tak ada. Okey, jadi, di antara faedah yang boleh kita ambil, fihi al-ihtimam al-kabir minas sahabah lil fuqara'i wal masakin wal ariqa, haitsu tanawalu at-ta'am ma'an ala ma'idatin wahidah. Pada hadis ni, ataupun pada riwayat ni, ini bukan kata-kata Nabi SAW, tapi dia kata-kata Umar, yang kita juga boleh mengambil manfaat. Sebab Nabi SAW berpesan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu kena ikut sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang berikan hidayah lepas pada aku. Ni sunnah khulafa'ir rasyidin ni. Umar, dia kata apa? Fihil ihtimamul kabir. Pada hadis ni, ada pada riwayat ni terdapat ihtimam al-kabir. Apa itu ihtimam? Pengambil beratan. Sifat mengambil berat yang besar daripada sahabat terhadap golongan fuqara, golongan miskin dan golongan hamba, yang mana mereka ini makan bersama dalam satu bekah yang sama. Dalam satu bekah yang sama boleh makan sekali. Omar makan dalam tu, orang miskin, golongan fakir dan begitu juga hamba-hamba makan sekali. Wa bughduhum liraghibina an saddi hajatil muhtajin wa qada'i hawaijihim allazim. Dan mereka sangat-sangat tak suka. Omar sangat benci kepada orang yang membenci untuk menunaikan hajat orang-orang yang memerlukan. Sedangkan keperluan itu kita boleh buat, kita boleh selesaikan. Tapi dia tak mau, tak suka. Sebab apa? Memandang kepada status. Yang ini Omar tak suka. Nah, yang ini Omar benci. Wa ibda'i sukhtihim lahu. Bahkan Omar dan para sahabat siap bagi tahu tentang perkara yang mereka tak suka tentang benda tu. Jadi ini sebagai satu, orang kata apa, pengajaran lah untuk kita. Jangan kita beza-bezakan manusia. Kan? Ini satu pengajaran untuk kita. Jangan beza-bezakan manusia. Kadang-kadang kita ni juga diuji. Bila orang VIP kaya-kaya, kita layan elok. Tapi bila mana orang miskin, orang tak ada kedudukan, kita buat indah tak indah. Ini bahaya juga. Ya? Kadang-kadang kita fikir, mungkin ia penting untuk dakwah, tetapi Al-Quran telah membuktikan Nabi SAW yang bermasam muka dan berpaling daripada Ibn Ummi Maktum untuk melayan golongan bangsawan Quraisy ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, kena hati-hati. Kadang-kadang takut-takut kita rasa kita mementingkan manusia kerana dakwah kita, tetapi takut-takut kita sebenarnya mempunyai kepentingan peribadi. Itu yang sangat menakutkan. Jadi, layan manusia kerana dia manusia, bukan kerana kedudukannya. Allah Azza wa Jalla memberi teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita tak pernah sangsi Nabi Muhammad SAW sememangnya manusia yang ikhlas dalam dakwahnya. Manusia yang sentiasa memikirkan tentang keuntungan nasib agamanya. Tapi itu juga diberikan teguran oleh Allah Azza wa Jalla apabila Nabi yang bermasam muka dengan Ibn Maktum yang buta. Kan? Dahlah dia buta, patutnya tak payah beritahu. Tapi ia memberikan satu pengajaran. Bukan saja kepada umat di zaman itu, tetapi juga di zaman ini. Yang mana kita tidak perlu melihat manusia hanya pada status kedudukan hartanya. Sebaliknya, kita berurusan dengan manusia kerana dia adalah manusia. Saya memberi teguran ni pada diri saya juga dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tidak membeza-bezakan manusia kerana kedudukan. Kerana dia hartawan, maka kita layan dia baik. Kerana dia kaya, maka kita santuni dia lebih. Kalau miskin, telefon pun kita tak angkat. Tak betul. Ini teguran bersama ni. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat daripada teguran ini. Kita pergi kepada bab yang berikutnya, bab 103. Bab idza nasahal 'abd li sayyidihi. Bab
apabila seorang hamba nasah, bersifat nasihat kepada tuan dia, iaitu bersifat adil kepada tuan dia, jujur kepada tuan dia, tak lakukan khianat kepada tuan dia. Tengok apa kata Nabi SAW dalam bab ni. Ada hadis, hadis nombor 202. Siapa yang ada kitab boleh tengoklah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Ya. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Nafi' an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana 'ibadata rabbih falahu ajruhu marratain. Yang bermaksud, kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Ismail telah menyampaikan kepada kami, dia berkata Malik telah menyampaikan kepada saya. Ismail ni Ismail bin Abi Uwais, kalau tak silap saya lah, Ismail bin Abi Uwais, dia mengatakan Malik telah menyampaikan kepada saya daripada Nafi', daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis sahih lah. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis dalam sahih dia, dan juga Imam Muslim. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza nasaha li sayyidi. Sesungguhnya hamba ini apabila berlaku jujur kepada tuannya. Nasah. Sebab tu nasihat ni kita panggil nasihat. Dia diambil daripada perkataan nasah. Apa itu nasah? Kata orang Arab dia panggil nasahtul asala. Nasahtu, aku telah membersihkan asal, aku telah membersihkan madu itu daripada kotoran yang terlekat padanya. Sebab madu ni kita ambil daripada sarang dia kan. Jadi sarang dia tu mungkin ada debu, mungkin ada sarang-sarang dia. Jadi nasahtul asala, aku telah membersihkan madu tersebut daripada kotoran. Jadi bila nasaha, maksudnya ialah nasihat, maksudnya kita berlaku jujur kepada orang yang kita keluarkan perkataan baik kepada dia. Agama suruh buat macam tu. Bila ada orang buat benda tak elok, kita nasihat. Apa itu nasihat? Berlaku jujur. Cakap benda tu tak bagus, tapi cakap dengan perkataan yang elok lah. Ya? Maka Nabi SAW kata, innal 'abda idza nasaha li sayyidihi. Sesungguhnya apabila seorang hamba itu berlaku jujur kepada tuannya, wa ahsana ibadata rabbih, dan dia melakukan kebaikan dalam urusan ibadah dia kepada Tuhan dia, falahu ajruhu marratain, maka dia mendapat pahala 2 kali. Macam mana 2 kali? Sebab pertama, dia kan ada tanggungjawab dengan tuan dia. Kalau dia berlaku adil, berlaku jujur, tidak khianat kepada tuan dia, laksanakan tanggungjawab dia dengan elok, maka dia akan dapat pahala. Sebab dia telah taat kepada tuan dia. Kalau dia Muslim lah. Kalau dia Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia beribadat kepada tuan dia, maka tuan dia, kalau dia beribadat kepada Tuhan dia, bukan tuan dia, kepada Tuhan dia, maka dia pun akan dapat pahala juga. Sebab dia selain daripada menjadi hamba kepada manusia, menjadi tawanan kepada manusia, dia juga adalah hamba Allah. Bahkan dia menjadi hamba Allah dulu sebelum dia menjadi hamba, menjadi tawanan. Kemudian mungkin dia masuk Islam, lalu dia pun kena taatlah pada tuan dia, sebab tuan dia dah beli dia. Jadi ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak terpadam lagi lah, walaupun dia telah menjadi hamba. Jadi dia dapat 2 lah pahala. Taat kepada tuan dapat pahala, ibadat kepada Allah Taala juga dapat pahala. Jadi sebab itu kata Syekh, dia kata fihi fadilatul lil mamluk an-nasih li sayyidihi wal qa'im bi ibadati rabbih. Hadis ni menunjukkan kelebihan orang yang menjadi hamba, yang jujur kepada tuan dia dan tetap beribadat kepada Tuhan dia, maka dia dapat 2 pahala. Sebab dia melakukan 2 hak. Hak Allah dan juga hak tuan dia. Walinkisarihi birriq, dan juga dia kata apa? Tetap terima qada dan qadar dia menjadi hamba walaupun dia telah convert kepada Islam. Fihi ima ila anna al-'abd la jiha alaih. Pada riwayat ni terdapat ima, terdapat satu isyarat. Yang mana isyarat itu ialah seorang hamba tidak ada jihad yang diwajibkan ke atasnya
Tidak ada kewajipan haji ke atas dia ketika mana dia menjadi hamba, walaupun kalau dia pergi sah dengan izin tuan dia. Tapi kalau tuan dia tak izinkan, maka dia tak perlu pergilah kerana tak wajib. Nah, sebab dia kewajipan dia adalah taat kepada tuan dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat sampaikan yang kita sampaikan pada malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain, kita bertemu lagi. Saya nak tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan. Kalau ada lah. InsyaAllah. Saya cuba tengok. Ini ada soalan ni panjang sikit lah. Dia kata, salam doktor. Waalaikumsalam. Apakah dalil yang digunakan oleh setengah ulama yang mengatakan muzik tidak haram? Jazakumullah khair. Wa antum fazakumullah khair. Dalam isu ni, ada satu riwayat yang dinukilkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsir dia, yang mengatakan para sahabat, mereka ada, Nabi dan para sahabat ada yang menunjukkan mereka ini melihat golongan yang bermain alat muzik, tapi tidak dibantahlah. Syekh Sharif Hatim Al-Auni ada huraikan masalah ni dan dihuraikan riwayat. Dan kebanyakan riwayat-riwayat yang daripada Nabi SAW yang mengharamkan muzik ini, kebanyakannya kalau jelas ia tidak sahih. Kalau ia sahih, ia di sana ada macam kita panggil apa, ada keraguan sedikit. Maksudnya tidak, bukan keraguan, maksudnya tidak begitu. Adakah pengharamannya itu adalah disebabkan oleh kerana alat muzik itu, ataupun disebabkan oleh kerana sesuatu yang melingkari sesuatu yang melingkari perbuatan itu. Jadi ini benda yang perbincangan yang besar. Syekh Abdullah Al-Judai juga telah menulis satu kitab yang terperinci juga membahaskan tentang isu ni. Ya. Jadi kalau kita nak bahas panjang lah, tetapi di sana memangnya ada riwayat, iaitu dalam tafsir At-Tabari. Saya lupa dah kerana benda ni bincang lama dah. Tapi Syekh Sharif Hatim Al-Auni dia ada bahas tentang riwayat ni. Salam Dr. Waalaikumsalam. Kalau seseorang itu tiada ibu bapa lagi, atau suami dan anak dah besar dan kahwin, siapakah yang consider tanggungan dari segi nak bagi sedekah sebagai contoh? Dia tak ada ibu bapa, suami pun tak ada, anak dah besar dan dah kahwin. Siapa consider tanggungan? Kalau dah semua tak ada, cucu dia pun ditanggung oleh mak ayah dia, maka dia tanggung diri dia je lah. Lepas tu dia bolehlah bersedekah. Cuma bila bersedekah ni, Nabi SAW dahulukan sedekah kepada kerabat. Sedekah kepada kerabat kerana sedekatun wasilah. Tapi kalau semua kerabat sudah pun mempunyai harta masing-masing dan tak perlu kepada sedekah, maka boleh cari kepada orang lain yang lebih memerlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum beli mesin air kuku atau kowe dan seumpamanya? Sebab ada beza antara cash dan hutang. Kalau pembelian cash, servis cuma sekali. Jika hutang, servis 5 kali. Mohon pencerahan. Yang ni kena tengok kontrak dia. Adakah servis itu termasuk dalam kontrak yang ada harga ataupun tidak, ataupun sebagai khidmat. Ini saya tak pasti yang ni. Kena tanya pakar muamalah supaya dia tengok kontrak kuku dan kowe ni. Tapi kalau di awal tu memang dia dah nyatakan harga siap-siap, kan, yang mana dia beritahu servis itu termasuk dalam harga, dan dia beritahu kalau servis banyak ni harga dia macam ni, dan tarikh dia siap beritahu, dan semua diterangkan dalam akad secara jelas dan tidak ada gharar padanya, ya, semua itu dijelaskan, maka bagi saya tidak ada masalah lah, kerana telah dinyatakan dengan jelas. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih banyak kepada Global Ihsan, pada Kak Jini, Dr. Azmi, Ustaz Rizal dan lain-lain
AJK Global, dan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Doktor. Good night. Terima kasih Ustaz.